Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Ganta 744 dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Kadar bantuan untuk isi rumah untuk sumbangan asas rahmah SARA ditingkatkan kepada RM1,200 berbanding RM600 tahun lalu. Manakala lebih 700,000 penerima berbanding 210,000 penerima tahun lalu. Kementerian Kewangan memaklumkan program SARA kali ini penerima merangkumi golongan miskin dan miskin tegar berbanding tahun lalu yang hanya terhad kepada golongan miskin tegar. Kelonggaran pemakaian baju sukan ke sekolah diteruskan untuk sesi persekolahan 2024-2025 bermula Mac. Menteri Pendidikan berkata keputusan dibuat bagi meringankan beban ibu bapa selain memudahkan mereka membuat persiapan persekolahan lebih awal. Pihak sekolah diberi kebebasan untuk menetapkan hari bagi pakaian seragam sekolah, pakaian sukan dan pakaian kokurikulum. Pegawai dan anggota NADMA serta pasukan SMART akan dihantar jalani latihan di luar negara bagi memberi pendedahan berkaitan pengurusan bencana sekaligus dapat mengurangkan kebergantungan agensi terbabit terhadap juru runding atau pakar luar yang memerlukan kos tinggi. Timbalan Perdana Menteri menyatakan antara negara yang dikenal pasti ialah Jepun dan Amerika Syarikat. Surat tawaran haji kepada 31,600 jemaah haji 2024 dikeluarkan bermula semalam. Kadar bayaran bakal haji muassasah kumpulan B40 yang menunaikan ibadat itu kali pertama ditetapkan pada RM12,356 seorang, M40 RM19,152 dan T20 dikenakan bayaran penuh RM33,300. Meskipun kos haji meningkat 8% berbanding tahun lalu, kerajaan menerusi Lembaga Tambung Haji tetap meneruskan bantuan kewangan haji bersasar tahun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar memandang serius isu kes penipuan terhadap jemaah haji dan umrah. Kementeriannya bertekad menangani isu itu dengan kerjasama Tambung Haji, pihak polis serta Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya (MOTAC). Projek pembinaan kapal tempur pesisir LCS yang tergendala sebelum ini kini berjalan dengan baik. Panglima Tentera Laut Laksamana Tan Sri Abdul Rahman Ayub beritahu kapal LCS pertama dijangka diterima pertengahan tahun ini. Kemudian akan menjalani ujian pemasangan sistem dan peralatan selama 22 bulan. Kapal LCS pertama dijangka ditauliahkan hujung 2026. Banjir di Johor dan Sarawak, seramai 402 penduduk terjejas daripada 126 keluarga masih berlindung di 5 pusat pemindahan sementara PPS. Menurut Kemaskini Portal Info Bencana JKM, 337 orang ditempatkan di 2 PPS di daerah Betung dan 1 di Bintulu. Di Johor pula, 65 orang daripada 19 keluarga masih berada di 2 PPS di daerah Segamat. Majikan atau ejen yang dikesan terbabit dalam penipuan kuota pengambilan pekerja asing bakal disenarai hitamkan. Menteri Sumber Manusia menegaskan pekerja warga asing yang dibawa masuk secara sah wajib dibayar gaji. Majikan atau ejen perlu memastikan setiap pekerja asing yang ingin dibawa masuk ke negara ini mempunyai pekerjaan. Satu rangka mayat ditemukan di sebuah rumah terbiar di Batu 7 Tongkang Pecah Batu Pahat Johor. Ujian DNA akan dilakukan bagi mengenal pasti sama ada rangka itu milik seorang ibu tunggal, Mira Syamila Samsusah, 32 tahun yang hilang Disember lalu. Ketua Polis Johor, Datuk Kamaruzaman Mamat berkata, rangka mayat itu ditemukan 2 petang selepas dibawa oleh suspek ke lokasi kejadian. Taktik terbaru sindiket dadah yang mencampurkan 5 jenis bahan terlarang itu dalam jus minuman sebelum dijual kepada pengunjung pusat hiburan dan parti persendirian di sekitar Lembah Kelang tumpas. Kegiatan itu terbongkar menerusi 5 serbuan di Lembah Kelang termasuk di 2 kondominium mewah yang menjadi tempat memproses dan menyimpan dadah. 6 individu termasuk seorang wanita direman selama 7 hari bagi membantu siasatan. Taktik menjadikan rumah sewa sebagai makmal memproses ubat batuk terbongkar apabila diserbu Jabatan Kastam Perlis. Ubat batuk itu dipercayai dijual di pasaran tempatan dengan menggunakan label palsu.
Dalam operasi kastam polis ini, 2 lelaki berusia 28 dan 54 tahun berjaya ditahan. 51 warga asing ditahan Jabatan Imigresen Johor di beberapa premis sekitar Johor Bahru dan Batu Pahat. Hasil maklumat awam, kesemua warga asing ditahan di Pasar Borong dan Pusat Urut tanpa permit sah. Mereka didapati melanggar syarat PAS ditetapkan, tidak memiliki sebarang permit yang sah dan tinggal lebih masa. Satu kumpulan terlibat aktiviti penyeludupan migran berjaya ditumpaskan polis Johor. Ia hasil op pintas, taring gelora dan op taring landai di perairan Pontian. Ketua Polis Daerah Pontian, Superintenden Muhammad Syaufi Taib memaklumkan 10 individu ditahan dalam operasi berkenaan. 4 lelaki warga Nepal ditahan di apartmen Tanjung Tokong kerana disyaki terlibat dalam sedikit perjudian dalam talian di Pulau Pinang. Ketua Polis Daerah Timur Laut ACP Razlam Abdul Hamid berkata, premis tersebut telah beroperasi selama 3 bulan dan 4 warga negara Nepal tersebut ditawarkan gaji hingga RM2,000. Hasil serbuan, pihak polis merampas 3 unit komputer riba, 10 unit telefon bimbit, 1 unit modem dan barang lain yang disyaki digunakan untuk menjalankan aktiviti perjudian. Lebih 3,000 unit jam dinding digital yang mengandungi audio 30 juzuk Al-Quran bernilai RM1.1 juta dirampas menerusi serbuan di 4 premis sekitar Lembah Kelang akhir bulan lalu. Kesemua barangan yang disita KDN itu dipercayai diimport dari China dan dijual RM350 hingga RM600 seunit. Jam yang dirampas itu didapati mempunyai kesalahan teknikal audio bacaan Al-Quran. Lebih RM600,000 nilai rampasan dan sitaan peralatan perikanan terlarang menerusi op khas dengan kerjasama Jabatan Perikanan dan Agensi Penguasaan Maritim APMM. 22 kes dengan 14 kes daripadanya membabitkan kapal penangkapan ikan. Operasi yang bermula 15 Januari itu melibatkan 80 anggota DOF dan APMM serta turut dibantu anggota polis. 3 maut dalam kemalangan antara bas ekspres dan sebuah kereta dalam kejadian di Kampung Gertak Anak Buaya, Jalan Pasir Mas, Rantau Panjang. Penumpang Nurul Suhaila Muhammad Uthman, 23 tahun dan pemandu bas Ayub Cik Soh, 49 tahun meninggal dunia di lokasi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Rantau Panjang, Syapawi Stapa memberitahu pemandu kereta Muhammad Tarmizi Abu Jamil, 28 tahun cedera parah dan meninggal dunia ketika mendapatkan rawatan di Hospital Universiti Sains Malaysia, Kubang Krian. Sempena perayaan Thaipusam pada 25 Januari depan, penganut agama Hindu diminta untuk tidak menggunakan bekas polistrin atau diperbuat daripada plastik kerana mengambil jangka panjang untuk dilumpuskan. Gesaan dibuat Persatuan Pengguna Pulau Pinang bagi memastikan aktiviti seumpama itu tidak mengancam kelestarian alam sekitar. Kaedah pelaksanaan subsidi bersasar akan diputuskan Jemaah Menteri minggu depan. Menteri Ekonomi menyatakan kertas memorandum Jemaah Menteri berkenaan mekanisme penyasaran semula subsidi itu telah pun dihantar. Oleh itu, orang ramai dinasihat mendaftar dan mengemaskini sistem pangkalan data utama padu agar memudahkan kerajaan melihat dan menyalurkan bantuan kepada golongan sepatutnya. Jualan kenderaan elektrik EV dijangka meningkat 2 kali ganda tahun ini. Ia bersandarkan keyakinan pemain industri terhadap minat ketara untuk kenderaan itu. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri menyatakan peruntukan bagi skim galakan penggunaan motosikal elektrik MyReCars yang menawarkan berobat sehingga RM2,400 untuk pembelian motosikal elektrik Disember lalu telah digunakan sepenuhnya. Suruhanjaya Sekuriti Malaysia SC dan Bursa Malaysia pantau rapat perkembangan terkini dalam pasaran susulan pergerakan luar biasa saham tertentu. SC dan Bursa Malaysia beri jaminan asas pasaran saham Malaysia kekal kukuh dan tidak perlu wujud sebarang kebimbangan. Pelabur dinasihat membuat keputusan pelaburan termaklum berdasarkan asas dan merujuk pendedahan dan pengumuman syarikat tersenarai di laman web Bursa Malaysia. 9 projek naik taraf stesen kereta api telah diluluskan di bawah projek landasan berkembar elektrik Lembah Kelang Fasa 2.
Antaranya stesen Salak Selatan, Bangi, Pantai Dalam dan Seri Setia. Turut diluluskan projek pembinaan stesen baharu iaitu stesen Seremban Sentral. Kesemua projek melibatkan kos RM280 juta. Hubungan diplomatik Malaysia dan China bakal mencecah usia 5 dekad 31 Mei ini. Kerjasama selama 50 tahun berjaya membawa limpahan manfaat aspek ekonomi kepada kedua-dua negara. Hubungan diplomatik Malaysia dan China bermula secara rasmi pada 31 Mei 1974. Ia sekaligus menjadikan Malaysia negara ASEAN pertama menjalin kerjasama seumpama dengan republik itu. Usahawan Muslim diseru saling bekerjasama, tingkatkan kualiti produk dan perkhidmatan agar terus menjadi pilihan pengguna. Demi merealisasikan tujuan itu, Yayasan Warisan Ummah Ikhlas menggerakkan program Ummah Grand Reset Economy. Fokusnya meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan perpaduan umat untuk membentuk kekuatan melalui ekonomi. Pelaksanaannya turut dijayakan bersama beberapa NGO lain, antaranya Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Mexico dan Chile mahu Israel diheret ke muka pengadilan di Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC. Desakan susulan peningkatan keganasan perang antara Israel dan Hamas yang bakal memasuki bulan keempat. Kementerian Luar Mexico menyatakan ICC adalah forum yang sesuai untuk mewujudkan potensi tanggungjawab jenayah. Mexico dan Chile sepakat peningkatan keganasan khususnya melibatkan sasaran awam semakin membimbangkan di Gaza. Lagi serangan peluru berpandu ke atas kapal Amerika Syarikat berlaku di Teluk Aden. Kumpulan Houthi di Yaman mengaku bertanggungjawab setelah beberapa peluru berpandunya tepat mengenai sasaran ke atas Camp Ranger, kapal tangki kimia milik Kepulauan Marshall Amerika. Tindakan sebagai serangan balas membantah pencerobohan terhadap Gaza. Bagaimanapun, Houthi beri jaminan perairan itu kekal selamat untuk kapal dagang Rusia dan juga China. PBB mahu Iran dan Pakistan menghentikan serangan udara di wilayah masing-masing. Setiausaha Agung PBB menyeru Islamabad dan Tehran untuk mengadakan sekatan maksimum. Serangan Pakistan terhadap sasaran militan di Iran pada awal Khamis berlaku 2 hari selepas serangan serupa Iran di wilayahnya. Dalam pada itu, serangan yang didakwa Pakistan bagi menghapuskan militan setakat ini telah membunuh 9 orang. Susulan pelepasan peluru berpandu Korea Utara pada Ahad lalu, Perdana Menteri Jepun berkata kerajaan sedang mengumpulkan maklumat dan menganalisis keadaan tersebut. Menurut laporan NHK, Korea Utara telah menembak peluru berpandu ke arah kawasan perairan luar zon laut Jepun. Dalam pada itu, Jepun akan mempertimbangkan cara bertindak balas selepas menilai keadaan dengan betul. Hujan lebat di utara Syria memusnahkan kemah pelarian di kawasan Azov berhampiran sempadan Turkiye. Pelarian tidak sempat menyelamatkan harta benda kerana air naik mendadak. Banjir lumpur memaksa pelarian meninggalkan penempatan dan menuju ke kawasan selamat. Sementara itu, 6 dilapor maut di Bolivia akibat banjir, manakala 2 kanak-kanak masih hilang. Limpahan air sungai menyebabkan 6 orang lemas ketika mengharungi arus deras di Tipuani, kira-kira 100 km di utara La Paz. Hujan lebat berterusan sejak Isnin lalu menyebabkan air sungai naik mendadak hingga menjejaskan kira-kira 10,000 penduduk. Lebih 450 rumah dinaiki air. Baik saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Zamrul Husin, Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.